Tunjuk perkataan okey. Okey semua, kita nak mengembara ni. Sebab dah berapa minit dah kita terbuang ni. Okey. Okey, so sebelum kita lambatkan lagi masa, semua okey. Saya kira semua okey lah So kita akan terus pasti kepada ranger kita iaitu Cik Aizat untuk terangkan haiwan pertama iaitu spesies makau. Silakan Cik Aizat. Okey, selamat pagi semua. Jadi kepada mereka yang tengok live kita pada semalam, anda pasti dapat melihat burung ni kan? Sulphur crested cockatoo. Ini adalah salah satu spesies kakak tua. Jadi pada semalam dia dah terbang. Sekejap mungkin dia agak nervous sikit pada hari ni. Semalam nervous, hari ni nervous juga. Jadi pada hari ini kita akan bawa dia bersama geng dia. Jom, naik. Okey, untuk menghilangkan rasa nervous dia tu, kita bawa hari ni kita bawakan geng-geng dia. Dekat sini kita ada beberapa ekor sulphur crested cockatoo, dan untuk pengetahuan anda semua, kesemua sulphur crested cockatoo yang ada dekat sini ni adalah dilahirkan di Zoo Melaka. Mereka dilahirkan di Zoo Melaka. Jadi bagi mereka yang ingin mengenali burung-burung ni, jadi kalau nak bezakan burung ni dengan burung lain, yang pertama sekali adalah dia punya bulu yang berwarna putih dan berjambul kuning. Okey, habitat asal dia, mereka ni berasal daripada Australia, kawasan Indonesia dan juga Papua New Guinea. Mereka ni banyak bertumpu dekat kawasan tropika. Kawasan tropika tu apa? Kawasan tropika tu adalah kawasan yang beriklim panas dan juga lembap. Okey, mereka ni adalah haiwan yang bersifat sosial ataupun mereka ni hidup dalam berkumpulan. Jadi kalau anda boleh lihat dekat sini, mereka diletakkan dalam satu pameran yang sama supaya mereka boleh berinteraksi dan bersosial dalam kalangan mereka. Untuk pengetahuan anda semua, yang ada dekat depan ni semua adalah yang anak-anak, dan semua lahir dan dibesarkan di Zoo Melaka. Okey, anda mesti tertanya-tanya kenapa burung ni dinamakan burung kakak tua. Okey, kebanyakan orang berfikir bila dengar nama burung kakak tua ni, diorang akan fikir seorang perempuan ataupun seorang kakak yang tua. Tapi sebenarnya bukan. Kakak tua tu sebenarnya merujuk kepada paruh mereka. Jadi anda semua boleh refer ke Kamus Dewan, Kamus Dewan edisi keempat. Boleh search perkataan kakak tua. Sebenarnya kalau anda ambil satu penukul, sebenarnya dekat kepala penukul tu dia ada satu tempat untuk mengetuk dan juga satu part untuk mencongkel paku. Part yang mencongkel paku tu digelar sebagai kakak tua. Jadi part tu sebenarnya merujuk kepada paruh mereka, sebab bentuk dia sama. Okey, jom kita tengok haiwan seterusnya pula. Okey. Bising tu untuk haiwan seterusnya kita ada blue and gold Macau. Blue and gold Macau. Merujuk kepada dia punya color. Dekat badan dia tu, dia ada warna biru pada bahagian sayap dan juga kuning di bahagian dada mereka. Kalau tengok dari sini nampak macam jauh kan? Nak tengok blue and gold Macau secara lebih dekat tak? Okey, kalau nak tengok, jom ikut saya. Kita akan tengok blue and gold Macau dengan lebih dekat lagi. Okey, jom ikut saya. Okey, pada hari ini kita akan ditemani oleh penjaga-penjaga haiwan yang akan membantu kita untuk melihat haiwan-haiwan ini dengan secara lebih dekat. Okey, kalau dekat sini kita ada sulphur crested cockatoo yang mana yang saya telah terangkan tadi. Boleh tengok? Baik, dia duduk dekat atas tangan. Okey, untuk pengetahuan anda, selalunya penjaga haiwan ni dia ada special sikit. Sebab dia boleh bonding ataupun dia boleh mesra dengan haiwan dia. Jadi bila pegang kat tangan macam tu pun burung ni tak terbang. Sebab dia bonding ataupun baik dengan dia punya penjaga. Sedap nampak dia makan kuaci. Siapa yang tengah live ni tengah makan?
siapa yang tengah sarapan? Samalah korang dengan burung ya. Makan juga. Okey, untuk diet pemakanan mereka, mereka selalunya diberikan buah-buahan dan juga jagung. Senyum sikit. Masuk live ni. Curious dia. Apa benda lah dia orang tengah buat ni. Orang nak makan pun tak senang. Okey, jom kita tengok haiwan seterusnya pula. Kita ada Blue Angle Macau. Kita tengok secara lebih dekat. Dekat sebelah ni. Dia dah tak sabar-sabar. Dah menjerit-jerit dah. Nak masuk live. Okey, untuk haiwan seterusnya kita ada Blue Angle Macau. Best tak tengok daripada dekat. Okey, seperti yang saya katakan tadi, ciri utama untuk Blue Angle Macau ini adalah mereka ni berwarna biru pada bahagian sayap dan juga kuning dekat bahagian dada dia. Sama seperti spesies burung kakak tua lain, mereka ni agak peramah dan agak suka bersosial. Mereka ni selalunya hidup dalam kumpulan lah. Saiz dia agak besar kalau nak dibandingkan dengan burung kakak tua yang lain, iaitu saiz mereka boleh mencecah sehingga 90 cm. Dan jangka hayat mereka boleh hidup sehingga 80 tahun kalau di dalam di bawah jagaan manusia. Dan mereka ini berasal daripada kawasan Amerika Selatan, Paraguay dan juga Brazil. Okey, dah tengok warna putih, dah tengok warna biru. Okey, jom kita tengok color seterusnya pula. Dekat sebelah ni kita ada Green Wing Macau. Warna merah pula. Green Wing Macau ni adalah spesies parrot yang kedua terbesar selepas Hyacinth Macau dan selalu disamakan dengan spesies yang kita akan tengok sekejap lagi, iaitu Scarlet Macau, disebabkan color dia berwarna merah. Tapi nanti kita akan tunjukkan apa beza Green Wing Macau ni dengan Scarlet Macau. Jadi kalau Green Wing Macau ni, kalau anda perasan, dia ada warna hijau dekat bahagian sayap dia. Itu perbezaan dia. Perbezaan yang paling utama lah, selain daripada dia punya paruh yang lebih besar. Dia tak sabar nak makan. Dia tak peduli pun orang tengah live. Okey, untuk spesies seterusnya kita ada Scarlet Macau. Okey, untuk haiwan seterusnya kita ada Scarlet Macau dekat sebelah ni. Sebenarnya anda boleh lihat. Okey, kita ada Scarlet Macau dekat sini. Jadi kalau sebenarnya kalau nak bezakan, macam tadi dia dekat kepak dia tu ada keseluruhan dia warna hijau dan juga biru. Tapi kalau untuk Scarlet Macau ni, selain daripada saiz mereka yang sedikit lebih kecil, dekat bahagian kepak dia tu ada warna kuning. Jadi sebenarnya dengan spesies tadi Green Wing Macau tu dia agak berbeza sedikit. Jadi anda mesti tertanya-tanya macam mana kita jaga Macau kita kat sini, berapa banyak dia makan. Dia dekat sini kita beri dia makan buah-buahan dan juga ke kacang. Selain daripada ke kacang, kita ada juga bagi kuaci. Dan untuk kekerapan makanan, kita bagi makan, kalau burung ni dia macam special sikit sebab burung ni suka makan banyak. Jadi untuk kita punya Macau dan juga parrot dekat sini, kita bagi makan 6 kali sehari. Kita ada sarapan, kita ada minum pagi, kita ada lunch, kita ada minum petang, kita ada makan malam juga. Jadi memang banyak kali diorang kena makan. Disebabkan burung adalah spesies haiwan yang mempunyai kadar metabolisme yang tinggi. Jadi mereka ni perlu kerap makan. Okey, macam mana kalau burung ni sakit? Sekejap lagi saya akan ada seorang tetamu yang akan menerangkan tentang macam mana kaedah rawatan untuk burung-burung kita dekat dalam zoo ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, morning guys. Hola semua. Okay, kita dah dengar. Okay, saya Syaufiq, pembantu veterina Zoo Melaka. Okay, kita dah dengar macam-macam fakta menarik tentang burung Macau, cockatoo, semua daripada Encik Aizat. Betul tak? Okay, sekarang kita beralih pula. Macam mana kalau tiba-tiba burung ni sakit?
sakit. Macam mana pula tiba-tiba macam kita tengok burung ni macam tak normal. So, nak tahu tak? Mesti adik-adik terfikir macam, burung ni sakit macam mana pula? Lepas tu kita kena tahu, nak tahu bila burung tu sakit, kita kena tahu siapa. Siapa orang paling rapat dalam zoo ni? Siapa orang yang paling rapat dalam zoo ni? Siapa yang orang paling rapat dalam zoo dengan kawan adalah keeper dia sendiri. So, keeper dia sendiri akan tengok. Dari segi pemerhatian, dia akan tengok burung tu macam hari ni macam normal. Macam makan elok, bertenggek dekat dahan elok. Tapi bila besok datang kerja, tiba-tiba, burung tu tak nak makan. Burung tu tiba-tiba tak nak bertenggek pula. Tak nak bertenggek macam sekarang ni lah. Lepas tu, kita nanti kita pun akan jumpa lah dengan kita tim veterina. Di mana dia akan jumpa dengan tim veterina. Dia akan cakap lah, doktor, burung ni macam tak elok pula hari ni. Semalam dia elok, tiba-tiba tak elok pula. Lepas tu nanti kita akan tengok lah, kalau tiba-tiba dia tak nak bertengkek tu, mungkin disebabkan kaki dia bengkak ke, dia punya ada luka ke. Lepas tu macam burung tu tiba-tiba tak nak makan hari ni, tapi sebenarnya ada makan. Mungkin tak ada kena mengenal dengan sistem penghadaman yang tak elok. Okey, macam mana pula kita dah tahu dia sakit semua? Macam mana pula adik-adik nak tahu tiba-tiba dia dah sakit, betul kita nak bagi ubat dia macam mana? Okey, kita nak tahu bagi ubat dia, dekat belah depan ada muscle dia tau. Kita akan inject ubat dekat bahagian muscle dia tu. Dekat belah depan tu ada muscle. Macam kalau kita kena vaksin, kena bagi ubat semua, kita inject dekat tangan. Tapi diorang tak ada tangan, diorang ada kaki je. So kita akan inject dekat bahagian muscle diorang lah, dekat belah depan tu. Okey, lepas tu mesti adik-adik akak-akak semua terfikirkan. Macam mana pula kalau kita nak tahu burung ni kurus ke, gemuk ke? Kita tahu kalau lembu, kambing, tengok nampak tulang dah tahu dah burung ni lembu tu kurus. Tapi kalau burung, macam mana kita nak tahu kurus ke gemuk ke? Sebab pernah dulu dekat badan dia. Nak tahu. Okey, sama juga macam saya ceritakan tadi, dekat bahagian depan tu ada muscle. Okey, dia ada keelbone juga. Kita akan palpate dia dekat depan tu, kita akan rasa tulang tu tajam ke. Kalau tajam, maksudnya burung tu kurus. Dia macam dia kurus dan dia punya muscle tu nipis je. Kita bilang tu nipis je. Kalau tulang dia yang depan tu macam kita rasa kita rasa macam tak boleh rasa lah. Lepas tu dia punya muscle tu macam tebal je. Tu maksudnya burung tu adalah dalam keadaan yang berat yang optimum. Tapi kita tak nak biarkan burung ni obesity, sebab obesity pun bahaya juga untuk burung. Sama juga dengan manusia. Macam mana pula kalau tiba-tiba kita nak tahu macam bang, kalau burung tu kenapa pula dia kurus? Kenapa pula dia macam kurus, dia makan banyak tapi dia kurus. Ini adalah disebabkan kecacingan yang berlaku dalam haiwan tau. Kecacingan ni boleh berlaku dalam haiwan juga dalam manusia. So kita akan buat juga program pembasmian cacing, di mana kita akan bagi ubat supaya cacing dalam badan dia tu mati. Sebab cacing ni jahat tau. Dia punya fungsi dia jahatnya tu, dia boleh makan nutrien-nutrien, dia makannya darah dalam badan burung ni sampailah burung ni jadi kurus. Boleh komen kat bawah tu dulu. Boleh komen kat bawah tu dulu. Cakap nak masuk ke dalam pameran, nak tengok lagi dekat. Ini merupakan segmen yang special lah, sebab sebelum ni pengunjung Zoom Melaka hanya lihat di luar pameran saja. Sama untuk segmen Maya ni, kita bawa secara langsung, secara Maya kita masuk dalam pameran untuk nak dengan keadaan lebih dekat lagi lah. Okey, jom mas. Kita lengahkan lagi, kita masuk ke dalam pameran. Saya pasti mesti viewers kita kat rumah dah tak sabar lah. Betul nak masuk ni. Alright. Jauh juga jalan ini. Tak bahaya ke Cik Aizat kalau kita masuk dan dekat dengan diorang ni? Sebenarnya memang sangat bahaya kalau untuk pengunjung untuk masuk ke dalam pameran. Tetapi pada hari ini kita ada penjaga yang akan menemani kita untuk masuk ke dalam pameran. Jadi specialnya untuk pengunjung Maya dekat Zoom Melaka ni, memang kita nak bawa masuk untuk lihat dengan lebih dekat. Jadi people kita ni kita dah standby kan. So apa-apa yang tak kemungkinan yang akan berlaku, kita dah start lah dia punya, kita dah standby dia punya penjaga lah. Okey kan, jom. Alright, jom. Adakah anda semua dah bersedia? Dah sedia belum? Kita nak masuk ni. Dah ready belum? Langkah je lagi ni. Komen dah ready belum? Okey, jom kita masuk. Bismillah. Macam ni kat dalam pameran ni. Wah, luas juga ke dalam ni. Betul, luas juga. Ini adalah penjaga-penjaga mereka lah. So kalau anda dapat lihat kat sini, ini adalah bukan zookeeper kita, di mana rutin harian mereka adalah memberi makan kepada rusa timur ni. So kalau anda boleh lihat secara dekat, ini merupakan rusa timur betina lah, yang tidak mempunyai tanduk. Kebiasaan rusa timur yang jantan mempunyai tanduk. Itu dua orang penjaga kita. Okey Wan, kalau anda semua nak tahu, rusa timur ni ataupun
digelar sebagai jawapan dia. Jawapan dia. Mereka ni berasal, habitat mereka berasal daripada Malaysia sehingga ke selatan New Zealand. Selatan New Zealand. Jauhnya. Betul, jadi mereka ni prefer dekat kawasan hutan yang agak lebat dan juga beriklim sederhana. Oh, itu yang specialnya dekat Rusa Timur ni lah. Jadi apa yang macam yang awak cakap tadi, mereka ni digelar sebagai sexually dimorphic. Sexually dimorphic ni bermaksud jantan dan betina tu ada perbezaan yang signifikan. Betul. Macam yang Wan cakap tadi, yang jantan selalunya bertanduk. Yes. Bertanduk besar macam tu. Dan yang betina pula tidak bertanduk dan saiz mereka juga lebih kecil. Betul tu. Dan mereka ni kalau makan memang kuat jugalah So kita tengok keeper dia tengah bagi makan. Betul. Cuba tengok keeper dia tengah bagi makan apa tu? Adik-adik yang kat rumah tu boleh teka apa abang tu tengah bagi makan dekat Rusa Timur tu. Yang warna oranye tu apa? Yang warna hijau ni apa? Kalau untuk pengetahuan anda semua, rusa timur ni adalah haiwan herbivore. Apa itu haiwan herbivore, kan? Haiwan herbivore tu agak-agak haiwan apa? Dia makan daging ke? Dia makan tumbuh-tumbuhan ke? Haiwan herbivore ni adalah haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Ya, betul. Kalau dekat Zoom Melaka ni, mereka selalunya makanan ruji mereka adalah rumput dan juga daun. Rumput dan juga daun. Daun pun kita tak ambil daun-daun yang biasa. Kita memberi mereka makan daun nangka dan juga daun mengkirai. Mengkirai. Daun mengkirai tu daun apa yang mungkin adik-adik kita tak tahu lah dekat rumah tu? Susah guys kalau kita nak cari sekarang. Sebab daun mengkirai ni adalah daun yang selalunya tumbuh dekat dalam kawasan hutan. Jadi selalunya kita akan masuk dalam hutan untuk cari daun mengkirai untuk bagi kita punya rusa-rusa ni makan. Maksudnya dia punya pemakanan tu memang seimbang lah sebab keeper dia ni dah tahu dia punya diet macam mana, tahap kesihatan dia pun macam mana. Jadi penjaga kita ni akan memantau mereka setiap hari. Betul tuan. Okey. Dekat saya ni, kita ada tanduk rusa. Sama tak? Wah, samalah, besar lah. Betul. Okey, untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya rusa, antelope, kambing, dia ada perbezaan sebenarnya. Jadi selalunya orang selalu confusekan ni, rusa dan antelope ni. Betul. Orang kata kalau rusa, sama je lah rusa kan? Rusa je semua. Rusa je dia sebut. Tapi sebenarnya ada perbezaan. Kalau untuk rusa, selalunya bila mereka punya tanduk ni dah tumbuh panjang macam ni, dalam setahun sekali, tercabut dan kemudian akan tumbuh semula. Boleh tengok kat sini. Dia pun rumah. orang kata bukan jenis antelope lah. Betul. Kalau untuk spesies antelope, mereka tidak boleh menanggalkan tanduk mereka dan setiap kali kalau patah ke ataupun rosak, dah tak boleh tumbuh semula. Kalau untuk rusa, diorang boleh tumbuh semula. Selain daripada itu, diorang punya rusa di tanduk ni, diorang ada cabang-cabang macam ni. Cabang seolah-olah seperti ranting kayu Cik Aizan ni. Cik Wan. Macam ni dia punya ranting dia. Dan kalau untuk rusa yang dia punya tanduk tu baru tumbuh, dia punya tanduk tu akan ada sedikit berbulu. Itu beza antara antelope dan juga rusa. Betul. Kan? So kalau masa antelope tu dia tak bercabang macam ranting kayu lah. Betul. Okey, anda semua boleh tengok dulu kita punya rusa-rusa kat sini. Sedapnya dia makan. Anda semua yang kat rumah tu dah makan ke belum? Adik-adik kita dah tahu tak hari rusa ni makan apa? Cuba komen kat bawah. Cuba Saya komen dah kat bawah beritahu tu. tadi. Saya dah berterangkan dia punya diet pemakanan. Cuba komen kat bawah. Dia makan apa? Rusa dekat Zoom Melaka ni makan apa? Seperti yang kita tahu, rusa timur ni makan tumbuh-tumbuhan. Dan untuk pengetahuan semua, rusa timur ni mempunyai penglihatan malam yang sangat baik. Diorang ni kalau waktu malam, mata diorang memang sangat-sangat terang. Dan untuk pengetahuan semua, kalau untuk spesies rusa ni, dia punya pandangan tu bukan 180 darjah macam manusia. Tetapi 310 darjah. 310 jadi darjah. maknanya, kalau kepala dia tu kan, dia boleh, mata dia tu boleh nampak hampir keseluruhan kawasan di sekeliling dia. Unik lah mereka ni. Betul. Jadi maksudnya mereka boleh melihat seolah-olah sekeliling mereka. Betul. Sekiranya diancam pun mereka boleh menyelamatkan diri mereka dululah. Betul. Selalunya mereka kalau nampak je apa-apa yang macam pelik dekat sekeliling mereka, mereka akan terus lari. Baguslah. Itu antara ciri-ciri ketahanan mereka lah. Betul. So kat sini kita ada berapa ekor jantan. Kalau adik-adik tengok ni, abang ni tengah bagi makan. Macam Cik Aizat tadi cakap yang jantan bertanduk dan betina tidak bertanduk. So adik-adik kat rumah tu boleh tengok dekat-dekat yang mana satu jantan, yang mana satu betina, berapa ekor jantan.
Yang adik-adik boleh nampak, boleh komen dekat bawah tu. Betul tu. Ah. Sebelum kita bergerak ke haiwan seterusnya, Mhm. anda semua boleh like, follow, subscribe kita punya Facebook, kita punya IG, YouTube. Dan untuk pengetahuan, kita sekarang Zoom Melaka sekarang dah ada TikTok. Betul. So bagi mereka-mereka adik-adik yang tengok haiwan berjoget, Haiwan berjoget bukan saya yang berjoget. So boleh layari kita punya TikTok dan rasmi lah, Zoom Melaka. Jangan lupa like and share jugalah. Kat situ kita boleh tengok haiwan-haiwan Zoom Melaka ni berjoget. Selalunya untuk yang anak-anak, mereka akan menjauhkan sikit daripada kalau macam kita kat sini kan. Mereka akan takut sikit, jadi mereka akan duduk kat bahagian belakang sana. Betul. So dia ada geng anak-anak, geng ibu-ibu, ada geng bapa-bapa. Ya, betul. So diorang tak rasa terancam sangat lah Betul, sebab kita punya penjaga ni ada dekat dalam ni. So penjaga dekat Zoom Melaka ni pun ramai jugalah. Kita dekat sini kita ada lebih kurang 30 orang penjaga haiwan. Betul-betul. Dan semuanya kebanyakan tak berkahwin lagi macam bujang So perempuan yang tengok kat rumah tu, cik-cik adik semua yang tengok kat rumah tu, bolehlah sampai dulu dekat Zoom Melaka ni. Okey, anda semua mesti dah tak sabar kan nak tengok haiwan seterusnya? Ya, tak apa lagi. So pagi timur ni, kita nak bergerak ke mana pula ni? Saya pula excited ni. Lepas ni kita akan tengok haiwan yang lebih special sikit. Lebih special Alright, kita akan keluar untuk mengikut pintu yang sama. Betul-betul. Hai, bye. Bye-bye, Nusa Timur. Alright, kita akan bergerak secara perlahan untuk keluar daripada kawasan pameran ni. Kerana keadaan pameran ni kalau tengok memang agak berlumpur sikit sebab environment dia. Sebab kalau untuk pengetahuan semua, Nusa Timur ni diorang suka berkubang dekat dalam lumpur tau. Betul? Untuk apa Wan? Dia punya tujuan ni adalah untuk menyaluti badan dia dengan lumpur, yang mana akan bertindak sebagai protection terhadap cahaya matahari. Betul. Dan kemudian salutan lumpur tu akan menjadi protection untuk kalau ada serangga nak gigit kat badan kan. Dia dah jadi macam lotion. Lotion lah, betul lah. Kalau macam kita ada lotion untuk sunblock apa semua kan. Untuk Rusa pun ada, diorang ada lotion juga kan. Ada lotion juga, iaitu lumpur. Lumpur diorang kan. So boleh jadi. gitu. Sebab tu saya tengok macam bertipik-tipik je lumpur kat badan diorang tu kan. Itu semua untuk melindungi diri mereka daripada digigit nyamuk lah. Untuk haiwan seterusnya pula, kita boleh pandang dekat sebelah sana pula. Alright. Kita ada kambing gurun. Kambing gurun. Nama walaupun nama dia kambing gurun, tapi sebenarnya Wan, dia tak hidup dekat kawasan gurun. Kenapa kambing gurun tak hidup kat gurun? Saya pun tak tahulah kenapa dia bagi nama kambing gurun. Tapi selalunya mereka ni prefer dekat kawasan-kawasan hutan yang pergunungan macam tu. Pergunungan. Betul, dekat kawasan hutan yang memang agak lebat lah. Jadi kebolehan mereka adalah anda kat rumah cuba tengok. Mereka duduk dekat atas batu. Mereka ni boleh memanjat ke? Ya, betul tu Encik Wan. Mereka ni boleh memanjat. Diorang kat atas tu bukan kita yang letak tau. Diorang panjat sendiri. Takkanlah kita nak letak dekat atas kan? Betul, Maksudnya dia panjat sendirilah. Maksudnya dia punya ada sifat yang suka memanjat. Betul tuan. Okey, untuk jangka hayat mereka ni selalunya mereka ni akan hidup selama lebih kurang 20 tahun. 20 tahun? Wah, lama juga. Jadi kalau macam Wan nak tahu, kita tak boleh nak masuk ke dalam kawasan pameran ni. Kenapa pula? Sebab kambing gurun ni adalah spesies yang sangat elusif. Diorang ni memang sangat-sangat high strung kita panggil. Haiwan apa yang high strung ni? Haiwan strung ni dia memang agak sensitif lah kalau ada orang yang masuk ke dalam kawasan dia. Dan selalunya mereka akan cuba melarikan diri. Kalau diorang tak dapat melarikan diri, mereka akan melawan. Berlawan? Jadi macam mana diorang lawan? Menyundul lah diorang. Ya, betul. Maksudnya kalau kita masuk pameran ni memang agak bahaya jugalah. Memang agak bahaya. Tapi tak apa, kita punya cameraman akan cuba shoot daripada luar pameran untuk dapatkan visual yang lebih jelas. Sebab kita pun nak jaga keselamatan diri kita juga kan. Sebab diorang ni agak sensitif juga. Bila kita masuk pameran je, kemungkinan diorang boleh menyerang kita. Betul kan, kalau kita punya cameraman dah kena sondol, siapa lagi nak buat live? Kita ada 3 ekor gajah betina hari ni. Star kita hari ni. Nampak tak masing-masing tu? Dah excited. Tengok tu, dah tunjukkan dah. Belalai dia. Okey, sebelum kita bercerita tentang gajah-gajah kita, kita memperkenalkan diorang dulu lah satu demi satu. Jadi dekat ujung sana tu, saya nak memperkenalkan adalah Mala. Nama gajah ni adalah Mala yang berusia 18 tahun.
Dekat sebelah dia. Yang kecil sikit ni. Nama dia Lily. Yang berusia 12 tahun. Dan yang paling kiri sekali, yang paling besar ni. Ini adalah Hani yang berusia 48 tahun. Jadi macam yang anda tengok sekarang kan. Mereka ni boleh faham ataupun arahan-arahan yang simple. Untuk arahan-arahan yang simple, mereka boleh faham lah apa yang arahan yang diberikan tu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita dah kenal kan kita punya gajah-gajah kat sini. Okey Cik Adila. Ya, Saya nak tanya sikit lah. Kita punya gajah-gajah kat sini makan apa Okey. sampai besar macam ni? Nature dia dah memang besar ni Cik Aizat. Okey. Kita nak kekalkan diorang ni makin besar ke, makin sihat ke, mestilah kita bagi mereka makanan-makanan yang sihat yang mengikuti keperluan-keperluan mereka. Jadi, diet yang kita sediakan untuk mereka ni semestinya lah yang berasaskan daripada daun-daun. Contohnya daun napier, rumput napier, daun nangka, buah-buahan, sayur-sayuran. Sometimes kita akan bagi dia treat seperti bubur, makan nasi tau gajah kita. Ada juga asam jawa. Macam tu lah diet yang kita berikan pada mereka. Tapi Cik Liba, saya tengok yang ni tadi. Ya. Yang ni usia dalam 48 tahun lah Cik Liba. Jadi selalunya kan macam kalau untuk orang yang berumur sikit kan. Selalunya untuk pemakanan dia ni kita macam jaga sikit. Ya, kalau betul. untuk gajah yang dekat Zoom Melaka ni kita ada buat something tak untuk dia? Semestinya ada. Bagi yang berumur ni, untuk pengetahuan semua ya, umur Hani ni yang dah 48 tahun ni, dia dah tak ada gigi tau. Jadi, dia tak boleh makan makanan yang keras. Jadi, itu sebab kita sediakan dia meal yang special seperti bubur nasi tadi. Sebab tu kita sediakan dia makanan-makanan yang lembut. So Cik Liba, Ya, yang nasi kita bagi tu dalam bentuk beras ke yang bentuk yang dah masak? yang dah masak. Kadang-kadang kita add on lagi. Ada ayam sikit, ada sayur-sayuran. Macam makanan saya lah. Betul tu. Alamak. Jadi Cik Liba kan, saya macam selalunya kan bila kita cakap pasal orang tua ni, mesti kita macam teringat macam dia punya gigi tu macam ada longgar-longgar sikit, ada yang dah tercabut. Betul. Kalau untuk Hani ni, ada ke benda-benda macam tu? Ada. Ini satu benda yang menarik dan amat bertuah buat semua penonton kita hari ni. Kerana kalau sebelum ni, anda mesti dah pernah tengok gading gajah. Kan? Tetapi pernah tak tengok gigi gajah? Nak tengok tak gigi gajah tu macam mana? Saya pun tak pernah tengok gigi gajah macam mana. Boleh tunjukkan sikit tak Cik Liba? Okey, jom ikut saya. Okey. Tada! So, ni lah rupa gigi gajah yang sebenar. Okey? Boleh tengok dekat sini. Ni antara benda yang rare, okey? Sangat rare. Jarang sekali kita didedahkan untuk melihat gigi gajah. Nampak ni? Corak ni saja dah menunjukkan perbezaan gigi gajah Asia dan juga gigi gajah Afrika. Ada perbezaan rupanya. Ada. Dari segi corak saja dah menunjukkan perbezaan. Ya, sekarang ni anda boleh tengok kat sini ada seperti corak ni kan, dua layer tapi dia jarak kan. Tapi kalau Afrika dia rapat-rapat. Okey. Ini baru satu part tau adik-adik. Satu part gigi je. Cuba bayang gigi kita satu tu jenis macam mana saiz dia. Boleh saya pegang tak Cik Liba? Boleh. Alamak berat dia juga. Ingatkan ringan. Agak-agak berapa berat dia Cik Liba? Cik Aizah boleh timbang dekat ada semua dah. Tiba-tiba muncul berimbang. Ya. Kita tengok berapa berat gigi gajah ni. Wah, hampir 15 ke tu? 1.5 kilogram untuk satu gigi. Wah, beratnya. Untuk pengetahuan Cik Aizat, gigi ni boleh mencapai sampai 3 kilogram. 3 kilogram. So maknanya lagi besar lah. Ya. Wah, mantap betul. Betul. Pernah terfikir tak 3 kilogram untuk satu gigi saja adik-adik? Itu baru Bayangkanlah gigi. dia ada 4 apa orang kata? 4 gigi tu. Yang sini saya nak cerita, alang-alang kan cerita pasal gigi ni.
kita nak share sikit boleh tak Cik Aizat? Boleh Cik Kita Diva. curi Silakan. saya masa. Okey. Okey, macam ni lah ya. Gigi ni berbeza sikit untuk gajah ya. Dia tak macam gigi yang macam gigi kita, macam gigi kucing kat rumah tu yang tumbuh daripada gusi ke atas. Dia tumbuh agak berbeza kerana daripada gusi, daripada rahang belakang bawa ke depan. Dan dia ada 6 kali circle. So macam umur gajah kita yang tadi tu, dia dah tahap mata. Jadi giginya dah gugur. Sebab tu ini adalah contoh gigi tadi yang ada kat Zoom Melaka. Oh, sebab itulah kita bagi dia makan makanan-makanan yang lembut je kan, Cik Diva? Betul. Menarik. Jadi saya macam tertanya-tanya lah Cik Diva. Kalau gajah yang besar ni kan, macam mana kita nak cek kesihatan dia? Sebab dia ni kan dah tua. Jadi macam mana kita nak cek kesihatan dia? Dan juga kalau macam contoh dia sakit, macam mana kita nak buat rawatan untuk dia? Okey. Macam selalu kita pihak veterina pagi-pagi akan buat rounding. Kita akan cek kesihatan mereka. First kita akan tanya pada keeper-keeper dia dari segi behavior gajah tu sendiri cara pemakanan dia. Adakah dia makan macam biasa? Okey, cara dia makan macam biasa. Pengambilan makanan itu adakah berbeza? Mungkin kadang-kadang dia tak ada selera. Tu dah something wrong lah. Lepas tu tengok pada najis dia. Kalau najis dia ada sedikit berbeza pada teksturnya, pada colournya, itu pun dah menunjukkan something wrong pada gajah ni. Terutama yang berusia, lagi kita concern lah pada dia. Jadi kita akan boleh ambil sampel darah, sampel tinja, macam tu. Kalau macam contoh Cik Diva cakap kita ambil sampel darah tu kan? Macam mana kita ambil sampel darah tu? Okey, sampel darah yang sebelum ni kita boleh ambil. Nampak tak kat telinga tu? Nampak tak? Nampak. Besar je telinga dia. Ya. Urat di telinga tu pun besar tak? So, itu antara urat yang kita boleh ambil lah darah dari situ. Wah, menarik betul pekerjaan Cik Diva ni. Ambil darah daripada telinga gajah. Ya, saya. Okey Cik Diva. So macam sekarang ni kita orang viewer kat rumah ni nak tengok gajah mandi. Jadi kita orang macam nak masuk ke dalam dulu. Okay. Kalau untuk pengetahuan semua, kita ada special sikit pada hari ni, iaitu kita akan membawa anda semua untuk melihat gajah mandi. Jadi Cik Diva, selalunya kalau mandi ni saya segan lah kan. Sebab kalau nak mandi dengan gajah ada Cik Diva sekali. Jadi sampai sini je lah. So sebelum saya masuk, boleh ada kata-kata terakhir untuk kita punya pengunjung kat rumah? Okey. So macam ni lah. Apa yang saya harap, apa yang saya kongsi tadi sedikit lah dapat menambah sedikit lah ilmu dan fakta menarik untuk anda semua. So kalau anda nak tahu lebih lagi, nanti kalau ada dah boleh datang ke sini, datang terus, boleh kenal terus lah dengan gajah kita nanti. Betul. Macam tadi kita semua dah boleh feeding live kat dia kan. Harap kita punya COVID ni cepat-cepatlah berakhir. Supaya kita punya viewers kat rumah ni boleh tengok haiwan secara real. Selalu tengok dalam live je kan. Kita tengok secara real pula. Okey Cik Diva, terima kasih Cik Diva atas perkongsian Cik Diva tadi. Okey. Oh, dah gajah mandi. Dah tiba masanya. Okey, anda semua kat rumah tu mesti dah tak sabar kan. Sebelum kita tengok gajah mandi, boleh like dulu, like, share, follow, dan juga subscribe. Kita punya YouTube, kita punya IG, kita punya TikTok. Zoom Melaka sekarang ada TikTok. Bukan tengok saya yang berjoget tengok haiwan-haiwan kita yang karenah haiwan kita yang ada kat Zoom Melaka ni. Anda semua mesti dah tak sabar kan? Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey. Okey, anda semua mesti dah tak sabar kan nak tengok gajah mandi. Cepat komen kat bawah tu. Nak tengok gajah mandi. Alamak. Menakutkan. Okey. Pada segmen hari ni kita ada live special sikit yang mana kita akan membawa gajah-gajah kita mandi. Dan anda semua berpeluang untuk tengok dengan secara lebih dekat. Wah. Alah. Diorang ni memang suka sangat tengok viewers kita kat rumah tu. Sampai tak nak pergi mandi.
Adik-adik kita kat rumah tu dah mandi ke belum? Kalau belum mandi, lepas tengok gajah mandi, boleh sambung. Boleh terus mandilah. Sebab sekarang kita pun nak dekat pukul 4.30, pukul 4 lah kan. Jadi memang masa-masa yang sesuai lah untuk mandi. Okey, kita punya gajah ni agak ni sikit. Dia tak nak mandi. So kita punya penjaga-penjaga, penjaga-penjaga kita kat sini kita gelar sebagai mahut. Kita gelar sebagai mahut. Jadi mahut ni apa dia punya keistimewaan dia? Mahut ni selalunya untuk setiap gajah yang ada dekat dalam Zoo Melaka ni, kita ada penjaga yang kita cakap yang khas lah untuk dia. Jadi mereka ni memang akan jaga gajah sahaja. Dia orang tak jaga orang lain, dia orang akan jaga gajah sahaja. Jadi selalunya mahut ni dia akan ada special bonding lah. Dia macam counting memang baik ni dengan gajah dia. Jadi anda semua boleh tengok kita punya mahut-mahut kita nak bawa gajah kita pergi mandi. Okey, anda mesti semua dah tak sabar kan? Okey, jom kita masuk. Terkedik. Jadi saya ingin ingatkan, kalau anda jumpa gajah dekat luar sana, jangan buat macam ni pula. Ini semua adalah gajah-gajah yang terlatih. Bukan setakat gajah saja yang terlatih. Dia punya keeper ataupun mahut juga adalah penjaga yang telah dilatih khas untuk menjaga gajah. Jadi anda semua mesti dah tak sabar kan nak tengok gajah kita mandi? Okey. Jom. Kita tengok dia mandi. Okey, untuk pengetahuan anda, ciri-ciri prominent untuk seekor gajah. Selalunya kalau tengok gajah dekat dalam kartun ataupun dalam TV, selalunya mereka ada guarding kan. Tapi kita punya gajah dekat Zoo Melaka ni adalah gajah betina. Kalau untuk gajah Asia, gajah betina selalunya dia punya guarding tu memang tak nampak lah. Dia ada tapi kecil saja. Wah, seronok dia mandi. Wah, nampak tak seronoknya dia mandi? Wah, siap ada berus. Patutlah kita punya gajah-gajah kat sini semua bersih-bersih. Sebab penjaga dia mandikan. Wah, mantap betul gajah kat sini. Wah, dia siap nak sembuh air dekat kita punya viewers kita yang kat rumah tu. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ada gajah Asia dan juga gajah Afrika. Yang dekat depan anda ni adalah gajah Asia. Dan kalau nak bezakan, selalunya kita akan tengok pada saiz badan dan juga saiz telinga mereka. Kalau gajah Asia ni, badan dan juga telinga mereka lebih kecil. Wah, seronoknya dia mandi. Seronok tak kita punya adik-adik kat rumah? Viewers kita kat rumah tengok gajah mandi. Selalunya kalau bila kita bercakap pasal gajah, mesti kita akan bercakap pasal belalai dia juga. Jadi belalai dia ni, tengok dia punya belalai tu apa? Belalai dia tu adalah dia punya macam dia punya hidung yang panjang tu. Tapi dia punya belalai tu bukan setakat belalai sahaja. Mereka ada banyak juga kegunaan sebenarnya. Okey, untuk pengetahuan semua, belalai mereka ni ada beberapa fungsi. Okey, yang pertama sekali, mereka boleh guna dia punya belalai ni macam tangan. Cuba tengok dekat hujung bahagian belalai dia tu, dia macam ada struktur yang macam tiga segi tu. Struktur tu sebenarnya kita panggil sebagai three fingers. Three fingers tu untuk apa? Three fingers dekat belalai dia tu, dia boleh gunakan sebagai macam jari. Jadi dia punya belalai tu boleh digunakan untuk mengutip benda-benda yang kecil.
Walaupun kacang pun dia boleh ambil gunakan dia punya jari dekat belalai dia tu. Alright, adik-adik boleh tengok secara dekat. Alright, Cik Aizat, haiwan apa yang adik-adik kita tengah tengok sekarang ni? Ini merupakan landak raya ataupun melayan. Oh, aku faham. Betul Cik Aizat. So, apa yang specialnya landak kat Zoo Melaka ni? Cuba tengok landak kita tu. Memang ciri-ciri yang paling signifikan adalah dia punya duri. Ataupun bulu-bulu yang keras dekat belakang tu. Cuba tengok. Pada hari ni kita ada sediakan sedikit makanan dan juga enrichment. Enrichment. Kalau adik-adik kat rumah tak tahu enrichment tu apa Cik Aizat? Enrichment ni lebih kurang macam kita cakap macam permainan dia lah. Ya, betul, permainan dia. Maksudnya kita sediakan sedikit permainan untuk haiwan ni, landak ni, untuk kita lihat adik kita, tontonkan adik kita kat rumah-rumah ni macam mana landak kita ni beraksi untuk mengambil makanan mereka. Nampaknya dia orang masih malu lagi tu. Dia malu lah dekat jumpa belakang adik-adik kat rumah kita tu. Dah lama tak jumpa orang kan. Sekali datang berapa banyak viewers kita tiba-tiba sekali datang. Mestilah dia orang rasa malu kan. Teruja dia sebab dah lama PKP, diorang tak ramai tak datang. So kali ni kita bawa adik secara maya, dia pun pelik. Apa salah ramai-ramai kat depan aku ni dia ni. Betul. Dia dah mula keluar. Oi, berduri. Tengok adik-adik betapa tajamnya duri dia tu. Adik-adik yang kat rumah tu yang biasa mengaji petang. Baca Iqra, baca Quran petang-petang. Lidi yang biasa kita gunakan tu kadang-kadang merupakan duri landak sebenarnya. Untuk pengetahuan Wan, spesies landak ni adalah terdiri daripada spesies rodent. Rodent tu apa? Dia spesies keluarga yang dia nak kata yang landak ni bersaudara dengan tikus lah. Wah, dia bersaudara dengan tikus. Jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada jarak dekat, sebenarnya mereka juga mempunyai gigi kacip yang besar dekat depan. Wah, betul-betul tikus lah. Betul, macam tikus. Kita panggil sebagai spesies rodent. Rodent. Jadi mereka ni berasal daripada mana? Mereka ni selalunya hidup dekat kawasan bahagian tepi-tepi hutan dan juga kawasan tanaman. Mereka juga suka duduk dekat dalam lubang ataupun dekat bawah-bawah akar. Bawah-bawah akar. Selalu dia akan korek dekat bawah-bawah akar tu. Jadikan tempat tu sebagai tempat tinggal mereka. Oh, maksudnya diorang ni pun suka orang kata style tempat-tempat yang dalam macam untuk diorang korek dekat kayu-kayu akar tu. Betul, macam tikus juga kan? Macam tikus juga kan, dia punya keunikan dia. Jadi untuk spesies landak ni mereka adalah haiwan omnivore, iaitu mereka ni selalunya makan akar-akar tanaman, buah-buahan yang jatuh, serangga, dan mereka juga akan makan bangkai haiwan lain. Bangkai haiwan lain? Jadi sebab tu mereka ni adalah haiwan omnivore. Okey, haiwan omnivore tu apa benda Cik Aizat ni? Adik-adik kita kat rumah tak tahu rasanya. Apa tu haiwan omnivore? Cuba komen kat bawah tu, haiwan omnivore tu apa? Adik-adik kalau yang tahu haiwan apa tu, cuba komen kat bawah tu. Haiwan ni dia makan tumbuh-tumbuhan dan sedikit daging kan Cik Aizat? Betul kan? Okey, kalau untuk pengetahuan semua, untuk viewers-viewers kita kat rumah tu, haiwan landak ni, mereka ni adalah haiwan nocturnal. Haiwan nocturnal ni adalah haiwan yang aktif pada waktu malam. Oh, dia aktif pada waktu malam. Betul tuan. Diorang ni memang asalnya akan mencari makanan pada waktu malam sahaja. Lepas tu kalau macam kita terlihat haiwan ni kedua waktu siang, macam mana pula Cik Aizat? Selalunya kalau malam tu diorang tak dapat cari makanan, ataupun bila diorang rasa macam habitat diorang tu terganggu, betul. Mereka akan keluar pada waktu siang juga. Yes, betul. Maksudnya kalau mereka rasa tempat mereka tu, kawasan yang mereka tetap tu adalah macam kawasan yang terancam, so mereka akan keluar lah. Itu yang kita nampak dekat jalan raya ada, dekat tepi sungai ada. Ya, betul. Jadi selalunya kalau selalu tengok dekat dalam kartun kan, bila dia orang tengok duri ni, bila dalam kartun selalunya orang cakap duri ni macam boleh kena tembak, macam piu je. Betul, dia macam boleh tembak. So duri dia akan bertebaran macam pistol. Betul. Tapi sebenarnya itu hanyalah cerita dongeng ataupun dalam cerita kartun sahaja. Sebenarnya landak-landak ni, dia orang ni tak boleh untuk shoot dia punya duri-duri tu. Betul. Selalunya kalau untuk mempertahankan diri, dia orang macam akan kembangkan dia punya duri macam ni. Memang tu, tengok adik-adik tu dikembangkan dia punya duri tu, boleh nampak secara dekat betapa besarnya dan tajamnya duri yang kat keliling badan dia tu. Kalau anda yang kat rumah tak boleh nampak dekat dalam kita punya skrin, kita ada beberapa duri yang telah tercabut. Boleh tengok dekat sini.
duri. cantik lah Cik Aizat, warna putih dan Betul tuan. Hmm. Macam ni dia punya duri dia. Agak tajam juga Cik Aizat Jadi sebenarnya kalau duri diorang yang cabut Wan, diorang boleh tumbuh semula. Boleh tumbuh semula. Betul tuan. Oh, maksudnya kalau dia bukan kira macam peluru lah. Kalau pistol tu dah habis peluru, habis macam tu lah. Kalau landak dia, kalau dia punya duri tu cabut, maksudnya dia boleh tumbuh Boleh semula. tumbuh semula. Wah, dia orang ni kalau makan pun, kalau boleh nak duduk kat dalam lubang tu. Itulah kalau boleh nak menyorok, dia orang nak menyorok. Jadi untuk diet pemakanan yang kita bagi kat sini Wan, Ya? macam yang anda tengok dekat dalam skrin anda sekarang, kita bagi makan rebung. Rebung. Bagi anda yang tak tahu rebung tu apa, rebung tu adalah pucuk-pucuk bulu. Pucuk-pucuk Selalu pokok bulu yang baru nak tumbuh tu kan, selalunya dia akan keluar rebung terlebih dahulu. Sebab apa dia orang sendiri suka makan rebung? Sebab rebung ni dia macam lebih lembut dan juga lebih sedap lah. Macam selalunya kalau kita masak lemang tu, itu bulu yang dah besar. Kalau nak makan pun macam, keras ya. Betul-betul. Sebab tu mereka betul-betul untuk makan rebung. Itu antara pepatah Melayu kata, kalau nak menuntur bulu, biar dari rebungnya. Betul. Itu rebungnya yang pertama. Sedap Kuatnya dia. gigi dia. Tengok dia menggunakan gigi dia untuk meracik-racik kita punya rebung ni. Sedapnya sedap dimakan. Nasib baik saya dah makan sawi tadi kan. Saya belum. Makan sawi tadi, saya dah bergebuk dengan landak Itulah. ni. Wah, sedapnya lah. Tengok, Nak sikit. dia tak peduli pun kita dekat sini kan. Betul lah. Tak kau lah aku nak makan dia tu. Betul tu. So kalau kat sini kita tengok selain daripada rebung, apa lagi yang dihidangkan untuk landak kita ni? Selain daripada rebung, kita juga ada buah-buahan lain. Dan juga pada macam selalunya kita akan bagi 2 kali atau 3 kali seminggu kita akan bagi dia makan daging juga Wan. Wah, daging juga. Sebab Antara mereka ni adalah haiwan omnivore. Jadi kita kena bagi makan daging juga. daging tak kisah daging lembu ataupun daging ayam Ya, betul tuan. Sedap lah. Bukan sahaja setakat makan buah-buahan, dapat juga makan daging ayam. So kepada mereka-mereka yang minat kepada landak ni, nak tengok landak kita ni makan daging yang sedap-sedap, ayam sedap-sedap, jangan lupa untuk sumbangkan makanan. Tak kisahlah dalam bentuk RM1 ke kan, dan jenis makanan untuk Zoo Melaka supaya landak kita ni mana tahu minggu depan boleh makan sedap-sedap. Betul tuan.